Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a ya fatiras samawati wal ard. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan dan dengan agama yang benar supaya perkara tersebut itu, yakni agama Islam yang benar ini jadi zahir, jadi lebih, jadi mulia di atas agama-agama yang lain, walaupun tidak setuju hati oleh orang-orang yang tidak beriman. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman, daripada gelapan jahiliyah kepada cahaya al-Islam, daripada cara memikir yang salah, yang tak betul, heretnya mengajaknya manusia keluar daripada perkara tersebut kepada cahaya benda yang benar dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kepada jalan siratul mustaqim. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendakwah kepada agama Allah dengan izinan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus akan dikau, syahidan, sebagai syahid.
Syahid ni makna syahid di atas umat Nabi kita dengan gapo? Dengan kata Nabi itu telah mari menyata akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran. Dan mubashir, beri berita gembira bagi mereka yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Wa nadhira, dan beri berita yang ngeri bagi mereka yang kufur. Kemudian sifat Rasulullah da'iyan ilallah, iaitu mengajak manusia kepada Allah biiznihi, dengan kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pendakwah tak ada nak mengajak manusia kepada kita, tak. Kita mengajak sebagaimana Rasulullah mengajak, iaitu da'iyan ilallah, iaitu kepada Allah. Gapo kepada Allah? Makna kepada agama Tuhan, kepada agama Tuhan, kepada ketaatan ibadat kepada Tuhan, bukan kepada itu dan ini, tidak. Da'iyan ilallah biiznihi, dengan kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Katanya para ulama biiznihi, yakni dengan suruh Tuhan. Wasirajam munira, dan Rasulullah tu sebagai lampu yang cerah yang nak mengajaknya manusia supaya orang ikut jalannya dia, nescaya jadi cerah, jadi cermelang cara-cara memikir dia dan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni sebagai perjumpaan kita kali yang kedua, cara bagaimanakah kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak beriman dengan Tuhan ni macam mana? Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan, bukan sekadar dia warinya Nabi Muhammad, warinya Rasul, bukan sekadar itu, bahkan dia menurunkan serta Rasul serta para anbiya akan kitab yang benar, wari kitab yang benar, iaitu wahyu yang benar. Zaman kita agak iaitu Al-Quranul Karim lah. Supaya gapo? Supaya nak memutuskan hukuman di antara manusia, perkara yang manusia itu duk berselisih. Mana manusia ni tabiat dia ni dia suka selisih. Kerana dia tak reda mungkulah kecik mudah-mudah. Sehingga kita tengok anak Nabi Adam alaihissalam tak reda pergi mari siapa akan bunuh. Kita tengok anak Nabi Yaqub ada hati yang tekih pergi mari siapa akan nak hendak bunuhnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Ta'ala wa'rinya, bawa datanya Al-Quranul Karim ataupun wahyu daripada Taurat, Zabur, Injil hak belum daripada kita. Kita tak mau cakap lah situ. Sini kita nak bercakap hak zaman kita ni. Makna wa'ri untuk nak memutuskan keputusan di antara benda hak manusia tu duk jadi tak puas hati. Manusia duk jadi berasa kata ada kelang kabut, duk jadi selisih sesama manusia, pihak gitu pihak gini. Keputusan di mana? Iaitu di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang dia tu wa'ri, bawa data ini wahyu ni di dalam Quran, dan para ulama kita mari duk royak kepada kita supaya kata Rusia cara kita nak akaknya perselisihan sesama manusia ni kita nak buat macam mana. Manusia kita nak lari tak lepas kata ya selisih gitu, selisih gini, itu panggil tabiat manusia. Supaya tabiat manusia ni kena makan minum, tak makan minum apa malaikat tak boleh nak duduk. Maka cara kita nak selisih tu macam mana? Maka Tuhan dengan hikmat bijaksana dia ni wari wahyu kepada kita. Tuhan katakan, cuba kita tengok. Ni nak ngaji isi kandungnya, cara kita nak beriman dengan Allah Ta'ala ni supaya nak bersih iman kita ni macam mana. Cuba kita tengok. Tuhan kata dalam surah Al-Baqarah ayat 213.
Tuhan kata kanan nasu ummatan wahidatan. Didapati manusia itu adalah satu millah. Ummatan wahidah maknanya dia jadi agama yang satu. Semenjak daripada masa Nabi Nuh alaihi salam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, manusia itu duduk di atas agama yang satu. Agama yang satu macam mana? Kata ulama di sini, yakni duduk di atas agama yang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Faba'athallahu an-nabiyyin, maka Allah Ta'ala membangkitkan Nabi. Katanya ulama di sini, yakni daripada anak cucu Nabi Nuh, anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari royak apa? Mubasyirin wa munzirin. Sifat para rasul, sifat para nabi, ayyuhal muslimun, hai orang Islam, dua sifat. Royak berita gembira serta royak berita yang ngeri. Wak baik boleh menggani, wak tak baik boleh menggani. Jangan kita duk royak hak baik saja, kita katuk hak yang tak baik. Jangan kita royak hak tak baik saja, kita katuk hak baik. Tak. Ya bukanlah gitu. Islam yang nak dua. Mana? Munzirin dengan mubasyirin. Beri berita gembira dan beri berita yang ngeri. Balasan bagi yang orang yang tak beriman. Wa anzala ma'ahumul kitab. Ini tujuan. Wa anzala, Allah Ta'ala menurunkan serta mereka itu pia an-nabiyyin, para nabi tadi itu al-kitab bil haq, kitab dengan benar-benar, kitab dengan benar. Benar makna lagu mana? Benar di sini untuk nak bayan, untuk nak royak, untuk nak menyata wi beza di antara al-haq wal batil. Nak we beza boleh manusia beza nah, benda kena gini, benda tak kena gini. Tu nak we beza. Tu makna kata wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Wa'ri wa apa kitab bil haqq. Wa'ri wa apa kitab Quran ni, wa'ri wa apa kepada kita. Zaman kita Quran lah, kita tak kecek dah hak lain. Wa'ri wa apa? Ya Allah wa'ri wa apa? Ulama pun royak baca dengar kata Tuhan royak gini. Mana? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, supaya nak menghukum, makna kata nak memutuskan keputusan di antara manusia, perkara yang manusia itu duk jadi perselisihan tentang urusan ad-din, tentang urusan apa? Tentang urusan agama. Makna kata agama kita ni kita kena faham mengikut Tuhan nak. Pak kita nak tahu lagu mana kata Tuhan nak lagu ni. Dengar para warasatul anbiya. Ulama-ulama kita mari duk syarah, mari duk menyata, mari duk royak. Kita dengar mereka. Barulah kita tahu kata apakah yang Allah Subhanahu wa taala itu kandak. Nak kita faham jadi molek. Itu tujuan ya Allah Taala bawa datang apa? Bawa datangnya Alkitab kepada kita sebagai manusia. Dan Tuhan ni suruh kita ni, Allah Ta'ala ni suruh kita, hei manusia, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ada perselisihan dalam urusan berapa-berapa pun, sama ada masalah kita nak beriman dengan Allah, sama ada masalah kita nak ibadat kepada Allah, sama ada kita nak berjual beli muamalat, nah we betul molek dengan ajaran Allah, cara kita nak berjihad we kena molek, cara nak munakahat we molek kena. Hendaklah apabila ada perselisihan kena kembali kelik mana sebagaimana Tuhan nak. Pak kita nak tahu cara kita nak kelik ke Tuhan, pergi belakang warasatul anbiya. Warasatul anbiya ada setiap zaman, setiap masa, setiap tempat, setiap jenis bangsa dan bahasa. Tak usah dibimbang tu. Tu. Tuhan kata, ni ulama duk baca kita dengar, nak royak kepada manusia, kata cara kita ni nak pergi jalan dalam muka bumi ni jalan macam mana supaya nak email kita ni bersih molek, tak berasa dalam hati. Tak berasa kata hati kita ni jadi sedih ke, jadi serabut ke, jadi tak puas hati ke, tak sewi ada muka tu.
Kenapa? Kerana sifat sebut saning tu bawa kemudarat kepada diri manusia. Sebab tu Tuhan duk royak mari, Rasulullah duk royak mari, jangan marah, jangan darah panas, jangan tu, jangan ni, hawak apa? Kerana nak jagakan kita daripada mudarat. Apabila darah kita naik, dalam arti kata kita nak marah, je bunuh perjalanan ni. Apabila bunuh perjalanan ni, pihak yang sakit kita juga. Kenapa? Kerana kita tak mau kembali klik kepada apa hak Tuhan nak. Tuhan yang kandak molek dengan kita. Dia tak ada ni kata kandak tak molek Tuhan ni, tak, dia kandak molek dengan kita. Tuhan kata, umat Islam, Tuhan kata gano, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kita ni ada silap salah, tak faham kok mana, selisih sama-sama kita ni, selisih sama-sama kita ni, jadi tak faham urusan ni. Jadi tanaza'tum, selisih pada selisih. Luak lagu mana ya Allah menak, ruddu farudduhu, hendaklah kita kembali klik kepadanya, iaitu nak kembalikan masalah kita dok jadi selisih tadi itu ilallah, kepada kita Allah dan kepada war rasul, kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kita nak tahu kita Allah, nak tahunya sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, pasti kita nak tanya warasatul anbiya yang dok pegang jawab kuasa, nak royak kata makna Tuhan nak ni macam mana, Rasulullah nak macam mana, daripada berbagai-bagai jenis daripada warasatul anbiya hak Tuhan cedek taruhkan kepada kita. Cuma warasatul anbiya mana orang yang makan saka rasul, pasti dia tak dicakap pe dia, hukum dia mengiringikan kala dia, hukum dia dengan firman Allah Ta'ala dan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang gitu, cara istinbat, cara wak keluarkan hukum daripada Allah Ta'ala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah warasatul anbiya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita ikutkan mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya, turut olehmu jalan-jalan mereka yang nak kembalikan mung itu kepada aku. Katanya ahli tafsir, yakni warasatul anbiya yang benar, warasatul anbiya yang benar. Baik, lalu Tuhan kata in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kita ni benar-benar beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian, demikian itulah jalan yang sebaik-baik jalan kita nak keluarkan diri kita daripada perselisihan. Selisih tak ada apa, pasal dia selisih. Nak tak selisih tak leh yang manusia yang selisih. Wala yazaluna, mana kata senantiasa kita itu tu mukhtalifin, jadi selisih sama. Sebab tu dalam Islam kita ya ada selisih yang boleh kita nak selisih. Selisih apa panggil selisih tanawwu'. Khilaf tanawwu'. Mana kan selisih yang boleh kita nak selisih. Tak apa. Supaya kereta tu lah, kamu nak pergi jalan tu, aku nak, kamu nak pergi, aku nak klik. Duk main atas batas tu, atas apa, atas tembok tu, pergi mari. Atas syariat. Ya pasal dia. Tetapi khilaf yang tak boleh nak khilaf, khilaf tadad. Khilaf tadad ni makna kata tak boleh kita nak khilaf. Kalau kita khilaf dengan benda tu, seolah kata kita khilaf dengan benda benar. Seperti mana nak pergi ayat atau Quran ni bukan kalam Tuhan, tak boleh lagu tu. Khilaf tak kena lagu tu. Abu Bakar dan Umar ni bukan orang Islam, tak kena khilaf lagu tu. Nampak tu tak? Ada pun khilaf tanawwu'. Seumpama cara kita nak turun lutut dulu ke, nak turun tangan dulu ke, nak lagu mana ke, dalam masalah hai'ah kita semaya tu boleh. Tak ada apa khilaf tanawwu' panggil lagu tu. Baik. Setelah daripada Tuhan royak mari tu dengan cara molek dah tu, itu nak royak kata agama kita. Kemudian kita orang Islam kita ni duk berasa kata kita duk dengan agama Islam kita ni. Agama kita ni Tuhan pilihkan. Tuhan pilih ni agama kita ni. Nak menzahirkan di atas semua agama.
Maka agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu agama yang Allah Taala menyempurnakan. Makna macam mana ulama pergi tafsir Allah Taala menyempurnakan agama? Gini, mari kita tengok. Dia kata telah maklum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensempurnakan agama di atas orang-orang yang beriman, yang bersihnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nak kiri, tak ada nak kanan. Benar-benar dia nak beriman dengan Allah. Cara kita nak ngaji agama, saudara yang dirahmati, yang dihormati, Allah kata kita ni nak mati. Cara kita nak ngaji agama, yakni kita ni seolah kata kita nak mati. Mati ni pergi dengan biar, pergi sorang diri. Kalau gitu cara kita nak ngaji agama, jangan kiri, jangan kanan. Betul-betul bulat-bulat kerana kita nak ngaji, nak tahu hukum Tuhan supaya nak kita selamat. Bukan dalam arti kata kita ngaji agama kerana demo tu ngaji, kerana demo ni ngaji, kerana gitu, kerana dah, okeylah gitu. Itu apa yang kata benda yang nak menggalakkan, nak menggemarkan kita saja, tapi bukan tujuan asal. Tujuan asal yakni suruh kita tu beragama, belajar ilmu agama supaya nak hak kita belajar tu manfaat bagi diri kita dan lepas kita daripada bala petaka dan seksa hari akhirat nanti. Itu tujuan ngaji agama. Sebab tu kita ikhlas molek ngaji agama, nak dengar qala Allah Taala firman, nak dengar qala Rasulullah, Rasulullah sabda, mengikut syarahan-syarahan warasatul anbiya, di mana bangsa, di mana tempat, di mana masa, ikut tak ada apa. Sebab apa? Katanya para ulama, al-haqqu mishkatun wahid. Benar-benar kecil serupa belaka. Dia tak ada pakat orang Pakistan serupa dengan orang India serupa dengan orang Melayu kita. So orang Melayu kita serupa dengan orang Arab. Semua serupa belaka kerana benar-benar mari pada yang satu. Kalau benda tak benar, kita tengok sini gini, tengok sini gini, tengok sini gini, benda tu adalah benda yang tak benar. Nampak tu tak? Sebab apa? Boleh jadi satu kerana Quran kita satu hanya jua, tak ada hak lain. Rasulullah kita seorang, Kaabah kita hak tu nampak tu dah? Agama kita Islam hak ni ada mengucap 2 kalimah syahadah berapa serupa. Kemudian Allah Taala ni waktu turun ayat ni kita dah royak banyak kali dah. Kalau ulah ayat ni turun dalam agama Yahudi, nascaya Yahudi tak menyanyai kita. Yahudi tak akan berdeki kepada kita. Yahudi tak akan benci dan menzalimi kita kalau ayat ni turun di dalam agama dia. Tapi Tuhan tak kandang. Sebab apa? Ayat hak dia, wahyu hak dia, dia nak turun kepada siapa, di mana, kok mana, hak dia. Nak kata apa ke dia? Dia hendak nak turunkan ayat ni di dalam agama Islam pada hari Jumaat di Padang Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Hari Hajjatul Wada'. Itu hendak ki Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak buat gapo serah kepada dia. Kita nak pergi sekat tak boleh. Tuhan buat turun ayat mana? Ayat ni. Dia kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayat ni hendaklah kita itu gembira. Ayat ni hendaklah kita berasa hati kita ni syukur terhadap nikmat ya Allah Subhanahu wa taala buat turunkan ayat ni kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab ayat ni lah kita mari kemudian di atas muka bumi ni, akan tetapi kita orang mula-mula boleh masuk syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang mula-mula geretukkan pintu syurga. Nak bukanya pintu syurga, malaikat tanya, "Man ant?" Siapa mung ni ya Rasul? Siapa mung ni hak mai getukkan pintu syurga ni? Ana Muhammad. Aku ni Muhammad. Lalu malaikat hak dok jagakan pintu syurga kata, "Aku tak diizinkan buka pintu syurga ini." Malaikat mung. Ya Allah.
Sebab apa? Nabi milih ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ni, mana hari mana? Yani hajjatul wada', hak Nabi buat haji hak terakhir sekali. Nabi buat sekali haji, kemudian Nabi itu wafat alaihi salatu wassalam. Hari ni aku sempurnakan bagi kamu apa nama agama kamu. Apa makna dinakum? Katanya para ulama, dinakum makna kata cara kita nak pakai hidup. Agama ni kita jangan buat susah dengan dia. Oh, demo tu warak tu orang beragama tu. Dah. Agama makna kata cara kita nak pakai nyawa. Nyak tu. Dengan cara ringkas sekali, gapo ad-din, gapo agama, cara kita nak guna umur, guna nyawa, hidup pe kita macam mana. Tu. Kalulah selamat molek kita gunanya nyawa kita, gunanya umur kita, kita dapat ganjaran pula. Yang nak molek tak molek ni, yang naik di atas amalan kita yang kita kerja. Moga Tuhan wi kuasa kepada kita, wi akal fikiran kepada kita, wi ilmu kepada kita untuk gapo ya Allah? Untuk nak wi kita pilih jalan. Kata kita nak pergi macam mana? Tuhan kata wahadainahun najdain. Tunjuk dua jalan. Hak molek royak dah, hak tak molek pun royak dah. Ha tu. Tuhan wi akal fikiran, wi ilmu pula sah lagi. Wi mulut boleh kecek, wi mata boleh tengok, wi telinga boleh dengar, wi akal boleh kira. Nak lagu mana? Nak molek boleh molek, tak saya molek, hai kau. Sebab apabila pejam mata di sana balasih. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Tuhan sempurnakan bagi kita ni agama kita. Wa atmamtu alaikum, dan Tuhan itu itmam. Apa makna itmam? Makna ikmal. Makna itmam makna ikmal, Tuhan sempurna gak. Gapo? Asy-syara'i'ah. Semua apa nama syariat, undang-undang wal ahkam. Nah, wal ahkam bi ikmalil syara'i wal ahkami wa izharid dinil Islam kama wa'adtukum. Ni Imam Qurtubi kata. Yakni Allah Ta'ala menyempurnakan segala syariat kita ni Tuhan sempurna. Dan hukum hakam ni Tuhan sempurna. Dan Tuhan menzahirkan agama Islam di atas semua agama yang lain sebagaimana Tuhan berjanji. Ya Allah, ayat ni orang Yahudi gelepah. Orang Yahudi kikir gigi. Buat apa? Kerana ayat ni dia duk tunggu-tunggu. Nak turun dalam agama dia. Tapi Allah Ta'ala tak pilih. Ya Allah, pilihan Tuhan ni dia pelik juga. Sebab tu Imam Syafi'i kata Masya Allahu kan wa illam asyad. Apa hak Tuhan khandak berlaku, walaupun aku tak khandak pun tak. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Kalau aku khandak, Tuhan tak khandak, tak berlaku. Tu iman kita. Tokoh ulama kita dok royakkan kepada kita, itu dia. Ni nak kita faham dengan cara molek ayuhal muslimun. Orang yang beriman, guna akal fikiran. Kata kita ngaji agama ni, kita nak selamat diri kita. Tak kanan, tak kiri, tak tu, tak ni. Kita ngaji, nak kita itu bawa diri kita. Soal diri ya. Orang lain itu kita pakai piping lah. Tetapi tujuan asaku anfusakum. Jaga diri kamu dulu. Wa ahlikum, kama dibawa ahlikum nara, daripada api neraka. Nak jaga dengan gapo ya Allah? Jaga dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan daripada mana? Daripada Allah Ta'ala dan Rasul, mengikut para ulama tolong royak mengajarkan kepada kita. Itulah apa nama tu, asal usul cara hak sungguh dalam masalah kita beragama. Bagaimanakah kita beli satu perkara tulis saja, tak lekat isi langsung ni, ya tak boleh pergi. Seolah kata ada tulis saja, rubuh tulis saja, isi tak ada langsung ni, ya tak boleh. Ngaji agama pasti kena dengar qala Allah, kena pasti dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamar dia barulah syarah ulama, mari pentafsiran para ulama, tu hak kena.
Kalau tidak ada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah kata beli perkara tulis saja. Tak ada apa nama benda yang menjadi manfaat bagi diri kita. Kata kita nak khekah tulis saja, ya tak boleh jadi. Ni cara kita mikir jadi molek belum daripada kita kerja mata. Cara umpama ning lah cara yang dimengajarkan oleh ulama semenjak dulu sehingga sekarang. Hak ni hak benar. Lain daripada ni tak jamin. Maka kita nak diri kita jadi kena cara molek, carilah cara ni. Di mana pun orang ngajar cara ni, kita dengar sehabis-habis dengar, pakar sehabis-habis pakar. Kenapa? Karena ini adalah jalan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meredai akan ini jalan. Sebab Rasulullah royak dengan cara nyata, lagi kita akan dengar. Orang duduk di atas bantal sening, cara lagu ning, di mana tepat, di mana bahasa bangsa, ia berjaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah jamin. Kita dah mengucap dua kalimah syahadah ni, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni, dengar yang nak katakan kita. Wa raditu lakumul Islam madinah. Lagi akan datang nah. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan Allah Taala redha bagi kita tu Islam. Islam mana sejahtera. Apa Islam? Rasulullah kata al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, orang tak menyakiti orang dengan lidah dan dengan perbuatan. Itu orang Islam. Islam, orang tak menyakiti orang. Pas di mana kata Islam ni tak boleh nak duduk dengan orang? Tak boleh nak jadi. Islam kita ni, ya ayat dah kata, ya Islam. Nampak tu tak? Sebab tu dinamakan Islam, dinus salam. Islam ialah agama kesejahteraan. Dok mana pun ia tak jadi musuh dengan orang. Akan tetapi musuh Allah Subhanahu wa taala daripada Yahud dan daripada Nasara dan musyrikun tidak suka kepada agama Islam. Kenapa? Karena dia tahu kata Islam ni yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ayat ning sepatut kita gembira. Tetapi tidak disyarakkan dalam agama kita, kita nak buat perayaan gapo tak ada syarak mari. Tapi gembira dalam hati. Gembira makna kan adalah hati. Makna kita pegang dengan sungguh-sungguh ajaran kita, we duduk dengan kita. Pegang sungguh-sungguh. Sebab itulah Abdullah bin Abbas sebagai turjumanil Quran, dia mari royak makna ayat ni, dia katakan. Ia kata akhbarallahu nabiyahu wal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengkhabar akan nabinya dan para-para orang mukminin. Ya Allah. Makna Tuhan royak ayat ni kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita orang beriman. Orang yang beriman ni pia mula-mula sekali para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'in, dan turun sampai kita sehingga anak cucu kita sehingga hari kiamat. Katakan annahu akmala lahum imanah, bahawa sesungguhnya Allah Taala menyempurnakan bagi mereka itu al-rasul dan an-nabi al-mu'minun akan iman. Iman di sisi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dirayakkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kata ijma' ulama Islam kita sebagai akhir kita tu, ya rakyat kata iman di sisi kita ahli sunnati wal jamaah. Makna kan iman di sisi kita ayuhal muslimun, ingat molek al-iman indana di sisi kita at-tasdiqu bil janan. Makna kata kita benarkan dengan hati, wal qawlu bil lisan, dan kita itu tutur dengan lidah, wal amalu bil jawarih wal arkan, dan kita amalkan dengan anggota luar kita. Tunjuk kata kita ni sebagai orang yang beriman. Yazidu bi ta'atir rahman, tambahnya iman dengan sebab kita banyak taat kepada Tuhan yang bernama Rahman. Wa yanqusu bil isyan, dan iman kita tu jadi turun dengan sebab kita berdosa. Tu iman.
Allah Ta'ala menyempurnakan iman, makna menyempurnakan syariat Islam dan ahkam kepada kita. Yakni kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada mereka yang beriman dengan Rasulullah dan apa yang Rasulullah wari, iaitu Al-Quran. Itu nah. Allahu akbar. Comel-comel. Lalu Ibn Abbas kata, fala yahtaju ila ziyadatin abada. Maka agama kita tidak berhajat kepada tambah langsung. Sama ada tambah masalah cara kita nak pegang, memadai apa hak ada di dalam syariat kita. Sama ada masalah kita nak buat amal ibadat, memadai apa hak ada. Sama ada masalah kita nak jual beli, memadai apa kita ada. Masalah kita nak munakah jinayat ke apa, sama memadai apa yang ada. Tak berhajat pada tambah. Waqad radiyahu Allahu fala yaskhatuhu abada. Allah Subhanahu wa taala meredai akan ini agama dan ini syariat. Tidak sama sekali Allah Subhanahu wa taala nak murka terhadap agama ini. Abada. Ni pihak Abdullah bin Abbas riwayat di mana? Di dalam tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari wari perkataan ini. Kemudian apabila ayat ni turun, ayuhal muslimun, hai orang Islam, apabila ayat ni turun, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ni turun mari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duk ukuf di padang Arafah pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah tahun Hajjatul Wada', yakni tahun yang ke-10 daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah dak akak tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni turun di atas Nabi, para sahabat duk sekelilingi Nabi, duk tengok belakang, kata Nabi ni peluh dan berasa berat di atas Rasulullah tadi itu. Kita tengok muka Nabi, sahabat doa, apabila kita tengok muka Nabi ketika wahyu duk turun tu berat. Urusan wahyu ni Tuhan kata kata berat, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Aku ni akan wahyukan kepadamu ni perkataan yang berat. Gapo perkataan yang berat? Kata ahli tafsir, makna wahyu tu. Setelah daripada Rasulullah dapat ambil ayat ni wari kita ni Rasulullah katakan, apabila Rasulullah tadi itu dengarkan ayat ni dan dia kata umpama mana kepada kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal riwayat dengan makna, tapi lafaz ni lafaz Imam Muslim. Kata macam mana? Nabi kata, inni qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullahi. Sesungguhnya aku telah tinggal bagi kamu, kepada kamu, ma lan tadillu ba'dahu, barang yang tidak membawa mung tu nak jadi kesesatan selepas daripadanya, ini i'tasamtum bihi, jikalau kamu itu berpegang dengan dia, dengan cahaya dia, dengan hidayah dia, dengan petunjuk dia, apa? Kitabullah, iaitu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana kita berpegang mengikut syarah para ahli tafsir, tak sah, saya katakan. Nampak tu tak? Itu cara dia. Cara yang benar, cara yang molek, tak ada. Nak tafsir, pasti kena tafsir kitab Allah Ta'ala. Wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Sedangkan kamu tanya-tanya daripada aku, apa kamu nak kata? Seolah kata kalau orang mai tanya mu, wahai umat aku, terhadap aku ni mu nak kata lagu mana? Qalu, hak mula-mula jawab itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mana? Nashhadu, ni sahabat jawab. Nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami menyaksi ya Rasulullah bahawa sesungguhnya engkau itu telah menyampaikan wahyu kepada aku, telah menyampaikan
wa addaita dan tunainya amanah, wa nasahta dan nasihatkan, royak habis. Tak ada dah agama gapo susuk-susuk, tak ada. Belum ada Rasulullah nak wafat, semua itu adalah Nabi itu menyampaikan. Faqala bi usbu'ihi as-sabbabah yarfa'uha ila as-sama'. Lalu Nabi akakkan ni ujung jari telunjuk ni kepada langit. Nabi kata Allahumma fashhad thalatha marrat. Allahumma, ya Allah saksilah, ya Allah saksilah, ya Allah saksilah 3 kali. Saksi gapo? Saksi di atas apa hak sahabat kata Nabi itu telah menyampai dah urusan Allah Ta'ala kepada ummah, telah menunai dah amanah Allah Ta'ala kepada ummah, telah nasihat dah kerana Allah kepada ini ummah. Wak kerja belaka dah. Setelah daripada tu Rasulullah kata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kata, ma ba'athallah, sini hak tepat hak kita kena tahu, ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, di sini hak Nabi nak kita tahu, ma ba'athallahu min nabiyyin, tidak mana-mana Nabi utuh mari, tidak utuh oleh Allah Ta'ala mana-mana Nabi, illa kana haqqan alaihi, malaikat jadi hak, jadi kewajipan di atas Nabi itu, hak Tuhan utuh mari, ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu, yakni jadi kewajipan di atas Rasul, di atas Nabi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta mari utuh mari, bahawa menunjukkan ummah dia itu di atas kebaikan apa ia tahu. Semua kebaikan hak Nabi tahu, Nabi royak belaka. Sebab itulah kata ulama-ulama kita, ya kata, dengarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kita dengar hadis Rasulullah, hendaklah kita buat amal sekali, tak apa dah. Dalam hidup kita, aku buat amal dengan hadis aku tahu daripada Rasulullah melalui para ulama ni, sekali amal tak apa dah, cukup. Sebab benda tu adalah kebaikan bagi kita. Wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum, dan Rasulullah tu menegahkan, larangkan manusia ummah dia daripada kejahatan apa yang dia tahu. Tidak ada kejahatan yang nak berlaku kepada ummah, malaikat Rasulullah itu tegah, Rasulullah itu larang. Ini nak oyak kata apa? Ni nak oyak kata agama kita telah sempurna, tidak ada tambah dan kurang. Kerana tiap benda baik, Nabi royak belaka dah. Tiap benda tak baik, Nabi tegah belaka dah, cukup. Kemudian kita nak buat amal mengikut apa yang ada contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perkataan dia, perbuatan dia, akuan dia, izinan dia, buat kerja. Hak tak ada, tak sawat. Itu jalanan yang dijalankan oleh ahli sunnati wal jamaah semenjak dulu hingga sekarang. Kita tak sahkan ni, tak sah ki, tak sah gitu, tak sah gini. Ini ajaran yang benar, adalah ajaran yang betul-betul bersih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan oleh warasatul anbiya sebagai ulama-ulama kepada kita. Selepas pada tu, apabila kita mengetahui dah, ayuhal muslimun, kata kita tu tahu dah, tahu gapo, tahu perkara-perkara yang kita sebut mari saat ni, maka sesungguhnya telah muzahir pada tarikh orang-orang Islam ada lagi perkara-perkara yang orang tak sejalan mengikut jalanan yang dijalankan oleh Sayyidul Mursalin. Nak berjalan batasan yang lain daripada batasan hak Sayyidul Mursalin. Kenapa boleh jadi gitu? Bukan manusia itu taksir kepada kebaikan yang dijalankan oleh Rasulullah, dah. Kerana hasutan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kira manusia ataupun jin, nak heretnya manusia keluar tubik daripada jalan yang benar. Kenapa? Kerana jalan yang benar pastilah kena ada syaitan yang nak menegahkan kita itu nak ikut jalan-jalan yang benar, pasti. Kenapa boleh jadi gitu? Jawabnya kerana dunia ini tempat cubaan. Kalaulah dunia ni bukan tempat cubaan, nescaya tidak ada orang yang tak beriman.
Nescaya tidak adanya syaitan di dalam ini dunia. Nescaya tidak adanya iblis dan anak cucu dia. Kenapa Tuhan menjadikan iblis dan anak cucu dia dari syaitan-syaitan, tak kira manusia, syaitan manusia, syaitan jin ke apa nama, untuk nak mencobakan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya nak cuba tengok kata kita ni nak boleh bawa ke tak cara mikir yang benar saat ni kita dengar daripada Allah Ta'ala dan Rasul, mengikut para ulama baca kepada kita dan syarah pada kita nak boleh bawa ke tak jalan tu kepada habisnya umur kita di atas jalan yang benar. Boleh nak bawa ke tak? Pasti Tuhan itu apa nama, tak melepaskan kita nak hidup kata-kata kita ni orang beriman sedangkan kita tak cuba. Tuhan tak cubakan kita, tidak. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tuhan nak lepas kita duk kecek atas aku ni orang beriman, aku ni orang mengikut Rasulullah, aku ni orang faham agama kena gitu gini. Dah. Tuhan tak lepas. Pasti Tuhan kena cuba. Cuba apa? Kerana nak beza di antara hak manakah benar, sungguh benar, hak manakah dakwaan dengan bibir mulut tetapi hidupan tak benar. Tu faham molek masalah. Yakni jalan-jalan yang lain yang tak dijalankan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in daripada tokoh-tokoh ulama yang hebat yang mereka itu fahamnya dan pahamnya, retinya, amalnya dengan apa? Dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wahyu Allah daripada Al-Quranul Karim. Terutama cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak mendekati diri kita dengan Allah. Bagaimana kita nak kenalnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak mengenalkan, nak fahamnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak kenal dan fahamnya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita nak kenal Tuhan, pasti kita kena kenal nama dia, sifat dia, perbuatan dia. Kenapa? Kerana Tuhan namanya Allah ni perkara yang ghaibi, perkara yang gaib. Kita tak boleh nak tengok dengan mata kepala, dengar suara dengan telinga, kau tium dengan hidung kau, dengan kecak dengan lidah kau, sentuh dengan anggota kulit kita kau, tak. Nak kenal Tuhan royak dalam Quran, Tuhan suruh Nabi royak dalam hadis, dengar ulama kata lagu mana. Ish. Tu cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, caranya yang kita nak putus di hati kata agama kita ni adalah agama yang benar, agama yang sempurna, agama yang tidak berhajat kepada teori mana-mana. Lagu mana Tok Guru? Agama kita ni tak berhajat kepada teori mana-mana ni macam mana? Yakni jangan ambil teori mana-mana pun, mari duk timbangnya wahyu Allah Ta'ala dan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kami nak beriman dengan Allah Ta'ala, kami nak beriman dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kena lepas teori-teori yang dibuatkan oleh orang yang tidak nak mengagungkan akan wahyu Allah Ta'ala dan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis. Kita kena timbang Quran, timbangnya hadis Nabi di atas teori-teori yang dibawa datangkan oleh orang yang bukan Rasul, bukan Nabi. Tak kena lagu tu. Cara lagu tu adalah salah. Cara lagu tu adalah jalan yang tak benar. Jalan yang bukan dijalankan oleh para apa nama apa yang kata warasatul anbiya dan para alim ulama yang faham Islam yang tidak campur dengan apa-apa.
Islam yang tak bercampur, adanya orang panggil kata rupa dia. Islam yang bercampur, ada cara mikir dia. Seperti benda-benda yang dimisal, yang dicontohi, yang diroyak, yang dihuraikan oleh para ulama kita. Jadi, amba nak faham satu perkara. Kata, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman. Kenapa dinamakan kita ni sebagai orang yang beriman? Kerana kita ini sebagai orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman tentang apa? Beriman tentang perkara yang gaib, yang dibawa datangkan di dalam Al-Quran, yang bawa datangkan di dalam hadis melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di awal surah Al-Baqarah. Tuhan kata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi." Mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Apa makna perkara yang gaib? Yakni perkara yang manusia nak kira dengan akal dia tak sampai. Akal nak pergi tak sampai. Kalulah wahyu tak mari, pecah tak pun kita mikir tak boleh. Lalu Tuhan tahu dengan bijaksana dia. Dia kata, kalau hamba tak buat turunnya, kalau aku tak buat turunnya wahyu, tak bawa datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari syarah akan wahyu itu, nescaya manusia akan duduk di dalam kegelapan dan lemah. Dengan sebab itu, manusia ni Tuhan jadikan dia, dalam arti kata Tuhan tahu tak, kata Tuhan jadikan kita ni tabiat kita, cara mikir kita dan kebolehan kita sekadar mana. Tuhan tahu tak? Pasti Tuhan tahu. Tuhan jamin kata Tuhan tahu. Ala ya'lamu man khalaqa. Tuhan tak tahu ke mereka yang Tuhan jadi? Tuhan tahu. Tak boleh nak jadi Tuhan tak tahu kata kita ni macam mana. Tuhan tahu. Innahu alimun bidzati sudur. Apa yang dah gerak dalam hati kita ni Tuhan tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Tuhan tahu apa ada gerak-gerak mata ni, perit-perit tu isyarat gapo, Tuhan tahu. Dan apa yang ada duk susuk di dalam hati yang dalam tu Tuhan tahu. Apa boleh Tuhan tahu? Tuhan kata Tuhan nak uji kita ni sebagai manusia ni beriman dengan dia. Dia tu perkara yang ghaib. Perkara yang gaib. Akal kita pergi tak sampai. Tuhan tahu kata manusia ni boleh nak beriman dengan dia ni macam mana? Sekadar mana manusia ni boleh beriman dengan Tuhan? Orang panggil dalam bahasa orang ngaji panggil fitrah. Apa makna fitrah? Sifat kesemulaan jadi. Apa makna? Sifat kesemulaan jadi yang Allah Subhanahu wa taala letak di atas, letak di dalam diri manusia. Misal kita gapo nak royak dengan cara mudah. Fitrah manusia ni tak sukakan kepada benda yang mudaratkan diri. Budak kecil tak ada ilmu pun, dia tak ambil tangan dia Allah masuk dalam api dak. Budak kecil tak pandai bercakap pun, dia isak susu ibu dia tadi kerana dia faham kata itu manfaat bagi diri dia. Itu fitrah. Fitrah manusia suka kepada benda yang comel, molek. Tak suka pada benda yang huduh, benda yang tak molek. Tengok benda yang huduh, dia rasa tak sedap tengok. Tengok pada benda yang berasa kata dia tengok pokok kayu ke bunga ke apa, dia berasa sedap hati. Itu mana fitrah manusia. Kama dia Tuhan ni tahu kata fitrah manusia tu macam tu, dia tak tahu kan dia sebagai Tuhan yang menjadi yang membuat. Tuhan kata, Tuhan waktu turunkan wahyu di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan waktu turunkan wahyu di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit pada baginda.
padai dengan fitrah kita nak beriman dengannya. Memadai fitrah kita nak beriman dengan perkara tersebut, memadai. Di sini nak kita tahu kata hak Tuhan raya, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raya, ia padai dengan kita, ia sesuai dengan kita, ia molek dengan kita, tak dipertikaikan. Tak kena ada pertikai. Kata ayat ni tak sesuai dengan kita, hadis ni tak sesuai dengan fitrah kita, tak ada lah itu. Kerana Tuhan jadikan kita dan Tuhan warikan wahyu kepada kita, seolah kata dua-dua ni Tuhan tahu kata masuk boleh. Boleh masuk pergi mari. Bukan makna kata boleh belawai pergi mari. Tak. Maka jangan kita faham kata wahyu Tuhan dengan wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari tak sesuai dengan cara kita, tak sesuai dengan fitrah kita, tak sesuai dan boleh nak masuk dengan sifat kesemulaan jadi kita. Ya tak boleh nak jadi, sama sekali tak boleh nak jadi. Dengan sebab itu, apabila kita nak fahamnya Al-Quranul Karim, nak fahamnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut para ulama kita, hendaklah kita berasa dalam hati kata fitrah kita tadi tu boleh terima. Kalau kita tak boleh nak terima perkara tersebut, dalam arti kata kita berasa kata aku tak boleh nak terima. Misal kata, saya nak misal satu misal mudah. Dengar daripada syariat. Syariat ni mana kan? Mana? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat. Biar yang baca pada kita, para ulama. Hak baca hajar, baca Quran tu panggil ulama dah. Hajar baca hadis pada kita, ulama. Ulama tempat kita, ulama dunia, ulama pangkat wilayah. Boleh panggil belakang. Ulama-ulama ni mana? Orang yang alim pandai dalam itu bidang. Hak nak majazi hakiki ke, tu bahasa suku lah. Guru tu kira-kira dalam bahasa Arab ke, mana orang alim. Alim dalam midat tu. Nah, alim jamak dia ulama, gitu. Tak ada jadi gihak lain. Dengar mari dalam hadis nisbah kepada Rasulullah kata, siapa-siapa muta'ah satu kali, nascaya dia pangkat sama dengan Sayyidina Husain. Muta'ah dua kali, dia pangkat sama dengan Hasan. Muta'ah tiga kali sama dengan pangkat Sayyidina Ummul Mukminin Fatimah. 4 kali sama dengan Sayyidina Ali, 5 kali sama dengan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muta'ah ni makna kan menikah, biasa kata menikah muta'ah tu lah. Kita tak nak syarah banyak dah. Nikah muta'ah tu. Kita tak makan dengan fitrah kita. Tak boleh jadi. Wasa tak lagi. Wasa tak fitrah kita nak terima tak boleh benda tadi. Maka lagu tu katakan tandaan kata dalil hak orang nisbah pada syarak tu bukan syarak sungguh. Reksa-reksa pergi mari hadis adalah hadis yang tak boleh kita nisbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda tak sabit pada hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam. Itu cara dia. Wa imu hadis tu sabit. Ayat Quran tu tentu dah ayat Quran, tapi kita tak boleh nak faham. Awak apa? Kerana akal kita ni, ilmu pengetahuan tentang agama ni tak cukup. Nampak tak? Jadi tak cukup balik kita, alat tak cukup balik kita. Sebab tu kita tak boleh nak terima apa yang dirakyatkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang saya duk misal tu lah. Hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Abbas. Ini dekat-dekat kita nak masuk puasa, itu masuk haji ni. Hadis satu hadis tu riwayat kata tak boleh puasa hari Arafah. Hak ni riwayat kata boleh puasa hari Arafah. Hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh. Sama-sama sahih.
Jadi kita kata hadis sama-sama sahih, sama-sama hak ulama hukum kata sahih, hak ni pun sahih, hak ni pun sahih. Hukum mana pula? Hak ni kata boleh buat, hak ni kata tak boleh buat. Buat dengan tak boleh buat ni ya belaga. Maka pasti kita kembalikan perkara itu kepada orang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya alim ulama hak erti masalah tu. Lalu dia kata hak kata boleh tu bagi orang tahu haji, orang hak kata tak boleh tu makna orang buat haji. Habis masalah. Maka sebab-sebab yang kita tak boleh nak terimanya kata wahyu tadi tu tak makan dengan cara fitrah kita, akal kita, ada dua sebab tu. Yang pertama, kalau hadis itu hadis yang tak sabit pada Rasulullah SAW. Quran wa ema dia mansuh ke lagu mana kata kita. Ataupun akal kita ni, ilmu pengetahuan yang ada di diri kita ni tak cukup. Apabila tak cukup, tak lengkap pasti kita tanya orang alim daripada kita. Tahu. Kalau gitu kesimpulan kata, jangan sama sekali kita menjadikan teori mana-mana pun mendahului kalam Allah, mendahului kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak kita menjadikan teori mana-mana pun ukur. Kalau betul molek dengan qala Allah, betul molek dengan qala Rasulullah, maka kita terima teori itu. Teori mana-mana mari nak timbangnya qala Allah, mari nak timbangnya qala Rasulullah, ni kita tak terima. Sebab apa? Tuhan larang. Adakah Tuhan larang? Ya, Tuhan larang. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hei orang yang beriman, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil iman. Lagu mana? La tuqaddimu, jangan kamu mendahului Allah Ta'ala dan jangan mendahului akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita akak suara saja depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan perbuatan itu membatalkan amalan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kita akak suara kita atas pada suara Nabi. Takut apa? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Takut jadi batalkan amalan kita. Katanya ulama ahli tafsir, kalau kita akaknya pandangan kita lebih daripada pandangan Rasul, itu pun masuk di dalam umum ayat kata Tuhan membatalkan amalan kita. Kita dengar kata Allah Ta'ala royak gini, Rasulullah royak gini, teori kita mari nak bantukan qala Allah, bantukan qala Rasulullah, al-aini war-ra'si. Kalau teori mari untuk nak bantahkan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhenti, jangan ambil. Kenapa? Ta'atan lillahi wal rasul. Kita taat bagi kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ini kita akan berhenti sini dululah. Insya-Allah kita akan hubung pula cara-cara kita nak bersihkan iman kita, akaknya iman kita, darajat kita, wikasih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ajaran Islam kita, supaya kita siap sediakan diri kita duduk di atas muka bumi ini nak dapatnya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga nanti sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang syuhada as-salihin dan sebagainya daripada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ini, insya-Allah sekadar ini sahaja dulu. Dan insya-Allah pada malam esok ni kita berilah tahu iklan di sini, kita akan mula buku 8.15 gitulah, 8.15 kerana tak sewa jadi tengah malam sangat, maka insya-Allah kita pakat-pakatlah, mari kita pakat sama-sama mentambahkan iman di dalam ini majlis. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.